Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, dalam ruangan perspektif politik ini, saya ingin mengulas satu perkara yang baru ditimbulkan dalam sehari dua ni, iaitu oleh Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Rahim Tuan Man, yang mengatakan bahawa PAS tidak pernah meninggalkan perjuangan asalnya, iaitu untuk menegakkan negara Islam. PAS masih istiqamah dengan negara Islam. PAS masih istiqamah dengan hudud. PAS tidak lari daripada pengkalan perjuangan asalnya, iaitu untuk menegakkan masyarakat berteraskan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para penonton yang dihormati sekalian, kita nak melihat perkara ini bukan saja dalam konteks menghadapi PRU ke-13 pada bila-bila masa saja. Tapi saudara-saudara kena lihat perkara ini supaya dalam hidup ini kita tidak tertipu. Kalau setakat tipu kita berbelanja membeli barang patutnya harga RM10 tetapi dijualnya sampai RM15. Yalah, kita boleh maafkan lagi agaknya peniaga itu dan bersedia untuk berkunjung lagi ke kedainya dan beli barang yang lain pula agaknya. Atau kita tertipu kerana memilih warna. Warna yang kita hendak ialah warna misalnya kelabu tetapi yang diberikannya ialah warna putih. Agaknya kita pun dah buat baju dan kita dah maafkan dia. Tahun depan masa Hari Raya beli lagi baju, beli lagi kain buat di kedai yang sama. Mudah kita nak maafkan. Ataupun dalam berbagai-bagai hal lagi. Kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, kesalahan yang dilakukan oleh isteri dan suami kita, kesalahan yang dilakukan oleh jiran tetangga dan sahabat andai kita, dan rakan-rakan sekerja kita, sekilang dengan kita, rakan-rakan sepejabat dengan kita, itu tidak ada masalah. Tetapi saya nak menyebutkan satu perkara yang penting ini ialah perkara yang pada saya adalah perkara yang fundamental, yang besar dalam hidup kita. Apa yang besar dalam hidup kita ini? Yang besar makan besar, minum besar, beristeri besar, beranak besar. Bergantunglah kepada siapa yang melihat perkara ini. Bagi saya, ini adalah keperluan-keperluan hidup yang mesti dilalui oleh mana-mana manusia yang normal dalam hidup. Dan saya anggap itu satu benda yang agak besar dalam hidup seorang insan. Tapi yang paling besar bagi saya ialah selain daripada pendidikan, selain daripada ekonomi, selain daripada ada motoka, ada transport, ada rumah dan sebagainya, ada rakan sejawat, selain daripada berbagai-bagai lagi, ada saudara mara dan sebagainya, ada mertua, ada menantu, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Ada satu perkara yang menjadi pelengkap utama dalam kehidupan manusia. Apa dia? Agama. Sebab itu bagi saya, bagi saudara, bagi para penonton yang saya hormati sekalian, agama ini penting. Dan kita tidak boleh hidup kalau tidak ada agama. Mungkin boleh hidup, tapi seperti pokok begitu sajalah. Sampai masanya tidak disiram, dia layu. Sampai masa tidak disiram, buat sekian lamanya dia akan mati. Hasan Ali bukan sepohon pokok. Bukan. Ataupun kita hanya sebagai seekor haiwan, dilahirkan, kemudian tu dibesarkan, makan, dia jadi makanan manusia, disembelih waktu hari raya Korban, namanya kambing, namanya unta, namanya lembu dan sebagainya. Habis disembelih, habis dikorban, jadi bahan kepada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berakhirlah riwayat lembu, unta, kuda ataupun apa juga kambing, bukan kuda, kambing tadi. Jadi maknanya kalau itu juga matlamat hidup kita, maka kita tidak lebih daripada haiwan yang saya sebutkan itu. Tapi kita insan, kita manusia. Saudara mempunyai matlamat dalam hidup ni. Matlamat tidak lain dan tidak bukan. Matlamat saudara, matlamat saya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak dilahirkan, tidak dijadikan jin manusia melainkan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala itu agama. Saya nak ringkaskan, itu adalah agama. Maka sebab itu bila kita sebutkan negara Islam, hanya Islam saja yang ada satu sistem namanya negara Islam. Tidak ada sistem yang namanya Christian state, itu tidak ada. Tidak ada dalam sejarahnya, tidak ada sejarah yang berdokumentasi, tidak ada sejarah yang berkodifikasi dengan bahan-bahan, tulisan-tulisan yang boleh dirujuk dan sebagainya, tidak ada. Macam juga sebagai Islamic Economics, kita ada Islamic Economics, kita ada Islamic International Affairs, kita ada Islamic Culture, kita ada Islamic Arts, kita ada Islamic Drama, kita ada Islamic music, berbagai-bagai yang namanya Islam. Sebab Islam itu adalah keseluruhan kehidupan manusia, ini namanya Islam. Iaitu din,
dinul Islam, cara hidup yang namanya adalah Islam. Balik tadi tentang Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan PAS tidak pernah meninggalkan perjuangannya untuk menegakkan negara Islam. Yang ini ramai, bukan saya yang menyanggah, ramai orang yang menyanggah, yang mengatakan PAS sudah meninggalkan pengkalan perjuangan sejak 60 tahun yang lalu. PAS tidak berjuang lagi sebagai perjuangan yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Hilmi untuk menegakkan Al-Quran, qiyas, hadis, sunnah, ijma' dan qiyas. Untuk menegakkan masyarakat yang bersendikan kepada paksi-paksi Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, akhlaknya Islam. Untuk menegakkan masyarakat, di dalamnya berfungsi hudud untuk melaksanakan peraturan-peraturan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia? Tanyakan kepada Datuk Ibrahim Tuan Man. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, di mana dia benda-benda ini? Di mana Al-Quran dalam konteks yang dibincangkan negara berkebajikan yang dibincangkan itu? Saya pun dah baca, saudara pun dah baca. Di mana hudud dalam konteks negara berkebajikan yang akhir-akhir ini digunakan kononnya menggantikan perkataan negara Islam? Di mana dia? Di mana sunnah? Sebagaimana yang kita sebutkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Di mana komponen ijma'nya dalam kita membincangkan konsep negara berkebajikan itu? Di mana konsep qiyasnya bila kita membincangkan persoalan negara Islam? Yang kami, teman-teman seluruhnya dalam PAS atau di luar PAS bermati-mati mengatakan, selagi PAS tidak tegakkan Al-Quran, selagi PAS tidak tegakkan sunnah, selagi PAS tidak menegakkan sistem yang berlandaskan kepada ijma' dan qiyas, selagi itulah kita tidak boleh mengatakan bahawa PAS sudah bersama-sama menegakkan negara Islam sebagaimana yang dikendaki sejak 50-60 tahun yang lalu. Bagaimana perjuangan Dr. Zulkifli Mohamad misalnya? Ke hulu, ke hilir dalam suasana keadaan yang sedemikian, orang pun tahu siapa Profesor Dr. Zulkifli Mohamad dengan keterbatasan yang ada kepada fizik beliau. Tapi berjuang siang, malam, pagi, petang sebab nak melihat negara Islam itu sebagaimana negara Islam yang tercatat, sebagaimana negara Islam yang dihurai, sebagaimana negara Islam yang bersandarkan kepada Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, sebagaimana negara Islam yang dinukilkan oleh ulama'-ulama' besar, sebagaimana negara Islam yang diputuskan oleh pemimpin-pemimpin PAS ketika itu, yang disambung lepas itu oleh Tuan Guru Yusof Rawa, yang disambung lepas itu oleh almarhum Datuk Fadil Noor, yang disambung selepas itu oleh Ustaz Hadi Awang. Tiba-tiba dah tak ada lagi dah Al-Quran, tidak ada lagi sunnah, tidak lagi ada ijma', tidak ada lagi ada qiyas, tidak lagi ada hudud, tidak ada lagi. Tidak ada lagi ada negara Islam, perkataan negara Islam itu yang begitu murni, yang begitu syahdu. Persoalan saya ialah, kenapa tak guna perkataan negara Islam itu? Ramai yang menyoalkannya, kenapa tidak guna lagi perkataan negara Islam? Pasal apa? Remeh ke perkataan negara Islam itu? Koman ke perkataan negara Islam itu? Tak ada standard ke perkataan negara Islam itu? Malu ke nak guna perkataan negara Islam itu? Tercabar sangat ke PAS bila menggunakan perkataan negara Islam itu? Siapa yang tak terima perkataan negara Islam itu? Anak muda tak terima ke? Budak universiti tak terima ke? Profesor universiti tak terima ke? Ini dia. Kenapa tak guna? Siapa yang meminta supaya negara Islam itu gugurkan? Siapa yang minta? Saya nak tanya dalam ruangan ini, siapa yang minta negara Islam itu digugurkan hingga PAS terpaksa menggugurkannya? Kebanyakannya mengatakan yang memaksanya ialah parti-parti komponen dalam Pakatan Rakyat. DAP applykan pressure-nya. PKR applykan pressure-nya. Tidak bersetuju atas beberapa sebab. Oleh kerana orang Cina tidak setuju, orang India tidak setuju, pimpinan DAP tidak setuju, pimpinan PKR khususnya yang bukan Islam tidak setuju. Atas tidak persetujuan ini, PAS merelakan dirinya dengan perjuangan hampir 60 tahun itu mengenepikan langsung konsep negara Islam dan digantikan negara berkebajikan. Apakah nak melahirkan keadilan yang berpaksikan kepada keadilan Barat sebagaimana yang digambarkan dalam dokumen negara berkebajikan itu adalah sebenarnya negara Islam? Ataupun meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, ijma' dan qiyas itu juga merupakan konsep negara Islam?
atau mengenepikan hudud langsung tidak menyebut hudud itu juga merupakan satu tindakan untuk mengagungkan negara Islam, memertabatkan negara Islam, atau mengenepikan ulama langsung dalam PAS. 80% daripada pimpinan PAS pusat terdiri daripada golongan Anwarinas, parasit-parasit yang tidak mempunyai ilmu asas yang boleh meletakkan mereka kedudukan ulama. 80% bukan ulama. Waktu saya masuk PAS dulu, 70-80% adalah ulama-ulama, pimpinan ulama dalam PAS. Sebab itu PAS untuk melaksanakan negara Islam itu memerlukan barisan pemimpin. Barisan pemimpin dinamakan sebagai kepimpinan ulama. Hanya kepimpinan ulama ini sahajalah yang mampu membawa message bahawa PAS akan terus-menerus mempertahankan negara Islam. Setakat Anwarinas, setakat parasit-parasit dalam PAS, setakat orang-orang yang suka bersekongkol dengan DAP, setakat orang yang menyokong Anwar Ibrahim begitu sahaja, saya merasakan dan ahli PAS juga merasakan, penyokong PAS juga merasakan bahawa nasib negara Islam yang diperjuangkan oleh PAS sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, maka perjuangan itu sudah tenggelam langsung dalam rangka perjuangan parti Islam ini untuk menegakkan negara Islam. Para hadirin yang dihormati sekalian. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, masih lagi mengatakan masih ada elemen negara Islam dalam negara kebajikan PAS yang PAS gunakan sekarang ini. Tunjukkan satu persatu elemen. Yang mana elemennya? Selagi elemen itu tidak berkait dengan Al-Quran, selagi elemen itu tidak berkait dengan hadis, selagi elemen itu tidak berkait dengan ijma' dan qiyas, selagi elemen itu tidak berkait dengan sandaran-sandaran oleh ulama-ulama besar muktabar mengenai negara Islam, maka selagi itulah kita tidak dapat menerima sama sekali hakikat bahawa negara berkebajikan itu adalah perkataan yang dapat menggantikan negara Islam kepada matlamatnya, kepada intensnya, kepada apa yang nak dicapainya, kepada apa yang nak diperjuangkannya. Akhirnya saya ingin menyebutkan, saudara, jangan dikelirukan. Saya minta rakyat Malaysia, saya minta ahli PAS dan penyokong PAS. Pertama, mesti bersama-sama untuk menolak idea yang mengatakan bahawa perkataan negara berkebajikan itu bersamaan dengan negara Islam. Yang pertama. Yang kedua, menolak bahawa negara berkebajikan itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin dahulu sampai sekarang tidak berubah. Saya mengatakan yang mereka perjuangkan ialah negara Islam. Yang mereka perjuangkan ialah hudud. Yang mereka perjuangkan ialah kepimpinan ulama. Di mana negara Islam yang sebenarnya sekarang? Di mana hudud sekarang ini? Di mana kepimpinan ulama sekarang ini? Yang ketiga, saya ingin menyebutkan bahawa PAS dalam keadaan apapun, yang lepas-lepas dalam keadaan apapun, mereka terus menyebut negara Islam, negara Islam. Dalam keadaan gelombang besar mana pun masih negara Islam. Dalam keadaan ribut puting beliung di mana pun mereka masih negara Islam. Dalam keadaan mereka dicabar setakat mana pun masih mereka berzikirkan negara Islam. Masih mereka berwiridkan negara Islam. Maka sebab itu saya tak nampaklah apa yang disebut oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kan tidak memberikan gagasan-gagasan, dia tak memberikan pengisian-pengisian. Dan akhirnya ialah permasalah tentang perkataan jihad itu sendiri. Dah tak adalah. Tuan Ibrahim Tuan Man pun tak sebut jihad lagi dah dalam ceramah-ceramahnya. Pimpinan-pimpinan besar PAS pun tidak menyebut jihad lagi dalam ceramah-ceramahnya. Ahli-ahli PAS pun tidak menyebut jihad lagi dalam ceramahnya. Sama juga ceramah PAS, orang PAS berdiri di atas tempat ceramahnya, di tempat dekat rostrumnya, samalah bahasanya dengan orang-orang DAP, sama bahasanya dengan orang PKR. Tidak lagi ada bahasa negara Islam itu sudah tidak ada. Roh negara Islam itu tidak ada. Jiwa negara Islam itu tidak ada. Roh Quran itu sudah tidak ada. Roh hadis itu sudah tidak ada. Roh ulama itu sudah tidak ada. Roh perjuangan itu sudah tidak ada. Roh jihad itu sudah tidak ada. Bagaimana kita mengatakan bahawa PAS masih lagi mempertahankan Islam, mempertahankan perjuangan Islam dan mempertahankan negara Islam dan masih
bersama-sama dengan perjuangan menegakkan negara Islam, tetapi kali ini bukan memakai nama negara Islam tetapi negara berkebajikan. Cukup setakat itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.